Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Warga Dewan sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnia kepadanya dari dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang forum remaja bersama saya Siti Zulaikha binti Muhammad Nazri pada petang yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum pada dewasa ini, masalah disiplin dalam kalangan pelajar boleh dikatakan berada yang dalam tahap yang agak membimbangkan pada semua pihak. Justeru, masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ianya ingin diselesaikan. Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini, Pendisiplinan pelajar, tanggungjawab siapa? Persoalan inilah kunci utama forum yang ingin kita gunakan sebagai pembuka pintu-pintu kecemerlangan pendidikan akhlak di sekolah, khususnya di dalam persoalan mengatasi masalah disiplinan pelajar. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu marilah kita berkenalan dengan 4 orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana warga Dewan sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel pertama kita, Saudari Nurmadina Nisa binti Badiu Zaman yang manis lagi menamat. Apa khabar saudari? Alhamdulillah sihat Cik Pengerusi. Cik Pengerusi bagaimana? Alhamdulillah sihat juga. Seterusnya, ahli panel kedua kita, Ayu yang berbaju kurung tapi iaitu Nurul Ain binti Abdul Hadi. Selamat datang saudari. Dan di hujung sana, panel ketiga kita nampak pemalu tapi bijak berkata-kata, Saudari Nurul Izzah binti Muhammad Saidi. Selamat datang juga buat saudari. Dan akhir sekali, panel kita yang keempat yang lagi manis itu, Saudari Nur Alis Alisha binti Awang Anak. Dan selamat datang kepada semua ahli panel-panel kita. Sebelum saya menyimpan dengan lebih jauh, soalan saya pada panel pertama, apakah sebenarnya konsep tanggungjawab dan juga disiplin? Terima kasih pengerusi yang cantik mulut pekritinya membawa rasional persoalan. Terlebih dahulu, yang dihormati, barisan tetamu-tetamu kehormat, kombinasi intelektual kehakiman, rakan-rakan panel saya yang lain dan seterusnya tetamu-tetamu yang dirahmati Allah sekalian. Pada pendapat saya, tanggungjawab dan disiplin tidak dapat lagi dipisahkan mahupun sudah semestinya membawa kepada persoalan yang berkait dengan kawalan individu, pemimpin, masyarakat dan sebagainya. Kawalan inilah yang penting dalam menentukan jati diri, akhlak serta kualiti yang ingin dicapaikan mahupun ditonjolkan. Ringkasnya, tanggungjawab adalah rukun utama dalam membentuk disiplin di sekolah. Di sekolah, disiplin satu kawalan sosial bagi mewujudkan suasana tenteram supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan teratur dan lancar. Maka di sinilah terletaknya tanggungjawab yang digalaskan oleh semua pihak, guru-guru, pihak pentadbiran maupun ibu bapa dan juga masyarakat umumnya. Bagi masyarakat di luar sekolah, tanggungjawab dan disiplin adalah asas penting bagi membentuk kerukunan, hidup selaras dengan norma, nilai-nilai murni dan aspirasi negara. Amanah yang dipikul dengan baik adalah tunjang kepada kawalan sosial yang baik. Namun, tidak dinafikan, ramai juga masyarakat di luar sana menganggap bahawa tanggungjawab dan disiplin adalah satu perkara yang negatif, iaitu merupakan masalah sosial dan tidak amanah, sedangkan hakikatnya ia merupakan usaha yang perlu bagi memperbaiki etika gaya hidup bertamadun manusia. Contoh yang kita dapat lihat pada waktu sekarang, masyarakat-masyarakat di negara Jepun, mereka telah membangunkan negara mereka setelah menjadi padang jarak padan terkukur dan kini merupakan sebuah negara moden seperti sekelip mata. Ini tidak lain tidak bukan bahawa
mereka menerapkan tanggungjawab dan disiplin dalam diri mereka sendiri. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada panel pertama kita atas lontaran konsep yang utuh lagi berisi. Sebentar tadi, panel pertama kita ada menyatakan bahawa disiplin dan tanggungjawab perlu bergerak seiring untuk mencapai tahap kecemerlangan yang maksimum. Ia boleh diibaratkan sebagai irama dan lagu, iaitu tidak sempurna disiplin tanpa tanggungjawab, dan tanpa tanggungjawab, disiplin tidak akan dibentuk. Justeru, saya ingin menanyakan persoalan seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua. Apakah asas pendisiplinan pelajar agar kecemerlangan secara holistik dapat dicapai? Soalan yang amat menarik daripada pengerusi kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebenarnya latar belakang keluarga, keadaan sekolah, persekitaran amatlah mempengaruhi tindakan para pelajar untuk melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Saya sendiri berpendapat bahawa peranan semua pihak amatlah penting bagi memastikan perkara ini dapat dikurangkan. Seharusnya ibu bapa perlu sedar akan kepentingan hubungan baik bersama guru di sekolah. Percubaan berkala di antara ibu bapa, guru-guru dan pihak sekolah perlu diadakan sekerap yang boleh. Tindakan ini amat penting kerana ianya boleh menjadikan medium perbincangan prestasi dan disiplin anak-anak mereka di sekolah. Hal ini amat signifikan kerana sekiranya golongan ibu bapa yang memandang remeh tentang masalah disiplin anak-anak mereka di sekolah, golongan anak-anak itu akan merasa bebas dan terbiar sehingga menyebabkan mereka membuat tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan perhatian daripada guru-guru seperti membuli, ponting sekolah, ponting kelas dan sebagainya. Hal ini akan menyebabkan meningkatnya masalah disiplin di sekolah. Oleh itu, pihak ibu bapa dan guru di sekolah perlu mengadakan hubungan yang baik supaya segala masalah yang berkaitan dengan pelajar dapat diselesaikan. Bab kata pepatah, sebelum nasi menjadi bubur, kita perlu bertindak segera. Sekian sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih kepada panel kedua atas pandangan yang amat bernas sebentar tadi. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa sebenarnya terdapat banyak asas pendisiplinan yang boleh diimplementasikan untuk mengawal masalah disiplin pelajar di sekolah. Jika dua orang panel kita tadi menerangkan bahawa konsep tanggungjawab itu dan disiplin pelajar serta menghuraikan dengan selengkapnya tentang asas-asas pendisiplinan pelajar, saya ingin meminta pendapat panel ketiga tentang persoalan pendisiplinan pelajar sebenarnya terletak di bahu siapa. Jadi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu, terima kasih kerana menjemput saya untuk berbicara dalam majlis forum ini. Untuk menjawab persoalan ini, umum sedia maklum isu-isu berkaitan dengan masalah disiplin di kalangan pelajar sekolah sering diperkatakan pada masa kini dan menjadi fokus media massa. Buktinya, pada tahun 2007 iaitu 5 Ogos, berita penangkapan kanak-kanak berumur 12 tahun yang dituduh terlibat dalam kejadian menculik dan merogoh wanita berumur 30 tahun secara bergila-gila yang telah disiarkan di Buletin 130. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dengan dengarkan pantun ini, berburu ke padan datar, dapat rusa berbelang kaki, berguru ke palan ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Pantun empat kerat tadi membawa maksud menuntut ilmu ialah dengan cara yang betul dan bersungguh-sungguh. Jika tidak, ilmu yang dituntut akan hilang atau menjadi sia-sia begitu sahaja. Manusia dituntut mencari ilmu sehingga akhir hayat sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud sesungguhnya menuntut ilmu itu merupakan kewajipan bagi setiap muslim. Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ilmu diperolehi daripada pelbagai sumber, antaranya melalui pembacaan, penelitian, pentakkulan, belajar daripada pengalaman lepas serta yang paling utama menuntut ilmu daripada seseorang yang pakar dalam bidang tertentu yang digelar guru.
Konsep guru merujuk kepada seseorang yang mengajar dan mendidik sama ada untuk mencapai kejayaan akademik atau kemuliaan akhlak. Guru ada di mana-mana. Ibu bapa boleh menjadi guru yang paling baik untuk anak-anaknya. Seorang kakak atau abang boleh menjadi guru kepada adik-adiknya. Masyarakat juga boleh bertindak sebagai guru sekiranya wujud kerencatan dalam kelompok sosialnya. Hakikatnya, semua orang bertindak sebagai guru dalam kehidupannya. Guru dalam konsep ini lebih kepada tugas ingat mengingati, saling mencerna pemikiran melalui pengalaman, mendidik dan mendisiplinkan diri sendiri dan orang lain serta mengajar sesuatu yang berlaku dalam hidup dengan penerimaan yang baik. Maka pendapat saya tidak lain dan tidak bukan adalah tanggungjawab didikan tidak kira lah daripada ibu bapa, guru, masyarakat, media massa dan semua yang terlibat adalah bertanggungjawab dalam pembentukan disiplin iaitu pendisiplinan pelajar. Seperti kata-kata sahabat Rasulullah SAW tentang penilaian baik masyarakat Muslim adalah baik pada Allah SWT dan sebaliknya jika penilaian buruk maka buruklah bagi Allah SWT. Sungguh intelektual pemikiran saudara panel kita yang ketiga tadi. Memang tidak dapat disangka lagi semua pihak harus bekerjasama bagi mendisiplinkan ataupun memantapkan akhlak pelajar pada masa kini. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Tetapi saya ingin bertanya secara ringkas tentang pendapat ahli panel kita pada hari ini. Jadi, siapakah yang sebenarnya menggalas tanggungjawab bagi mendisiplinkan pelajar di sekolah? Saya persilakan panel kita yang pertama dahulu untuk memberikan sedikit ulasan. Terima kasih pengerusi atas persoalan yang diujarkan. Pada pendapat saya, pihak yang menggalas accountability utama dalam mendisiplinkan pelajar adalah daripada golongan ibu bapa mereka sendiri. Peranan ibu bapa adalah amat penting dalam memberikan perhatian yang serius terhadap anak mereka. Di samping itu, golongan ibu bapa mempunyai tanggungjawab dan amanah yang sangat besar dalam mendidik anak-anak mereka sejak dalam kandungan lagi. Bahkan pula, ibu bapa juga perlu meningkatkan penghayatan anak-anak terhadap agama, nilai-nilai murni, motivasi, melatih anak-anak cara bersopan, prinsip-prinsip accountability, menunjukkan kepribadian mulia, sanggup menerima kelemahan diri serta menerokai potensi-potensi anak-anak mereka sendiri. Justeru, ibu bapa hendaklah menjadi role model kepada anak-anak agar tidak kehilangan arah dan menjadi insan yang berilmu dan beragama, penyumbang kepada kemantapan ummah seantero dunia, insya-Allah. Begitu hebat kata-kata atau pendapat yang diutarakan oleh panel kita sebentar tadi. Diharapkan ianya dapat dijadikan pegangan dan panduan oleh golongan ibu bapa di luar sana untuk mendidik anak remaja kita untuk menjadi insan yang berilmu dan juga beragama. InsyaAllah. Sekarang kita perdengarkan pula pendapat daripada panel kita yang kedua secara ringkas tentang siapakah yang menggalaskan peranan utama dalam mendisiplinkan pelajar. Terima kasih saudari pengerusi yang tidak kurang petah bicaranya. Pada pandangan saya, pihak yang menggalas peranan utama dalam mendisiplinkan pelajar ialah pembimbing rakan sebaya. Hal ini disebabkan dari sudut psikologi. Peringkat remaja adalah peringkat paling berpengaruh dalam kehidupan mereka. Pada peringkat inilah, pengaruh rakan sebaya paling kuat dan paling diterima. Mereka lebih rela menceritakan dan mencurahkan perasaan kepada rakan berbanding ibu bapa, guru atau orang dewasa lain. Oleh itu, pendekatan logikal ialah menggunakan remaja untuk mempengaruhi remaja lain. Program pembimbing rakan sebaya dapat memenuhi hasrat ini dengan syarat mereka dilatih dan disela dengan teratur. Oleh itu, adalah disarankan supaya pemilihan dan perkembangan latihan ahli PRS hendaklah dipantau bersama kedua-dua pihak, iaitu pihak sekolah dan juga ibu bapa. InsyaAllah, sekiranya ahli-ahli PRS menerima latihan secukupnya dalam menangani masalah disiplin pelajar di sekolah, InsyaAllah masalah disiplin ini akan dapat diatasi. Wallahu'alam. Begitu hebat sekali wacana yang dilontarkan oleh panel kedua kita sebentar tadi. Seterusnya, persoalan terakhir untuk panel kita yang ketiga masih berlega dalam persoalan yang sama, iaitu pihak manakah yang memegang tanggungjawab yang berat dalam mendisiplinkan ataupun memanusiakan
insan pelajar di sekolah kita pada hari ini. Terima kasih kepada saudari pengerusi yang sentiasa aktif menanyakan banyak persoalan. Baiklah, untuk menjawab persoalan ini, kita cuba renungi baris-baris akhir sebuah sajak yang berbunyi, jika hari ini siapa saja perosak bangsa bermula dengan kegagalan guru kita cuai mengasuh generasi muda. Saya yakin saja ini akan mengguris hati seorang guru. Kalaupun tidak terpalit luka, mungkin wujud sedikit rasa tersinggung maupun kecewa lantaran dikatakan gurulah yang punca kepada kemunculan perosak bangsa. Namun itulah realitinya kehidupan hari ini. Kalau dulu guru merupakan individu dan kumpulan kecil masyarakat yang amat dihormati, situasi kini jauh berbeza. Kalau dulu ramai yang mengakui bahawa dewasanya seseorang itu adalah dimulakan oleh seorang guru biasa, namun kini masyarakat lebih mudah menyalahkan para guru apabila hasil didikan tidak menjadi. Menyedari tentang keretakan hubungan yang berlaku antara ibu bapa dan guru pada hari ini, ianya perlu diperhalusi dan dicari penyelesaian terbaik untuk mengembalikan kepercayaan ibu bapa kepada pihak sekolah umumnya dan guru khasnya. Hubungan yang erat antara guru dan ibu bapa amat penting agar masalah disiplin pelajar di sekolah dapat dikurangkan dan bukan semakin bertambah dan membimbangkan semua pihak. Justeru, pihak yang paling menggalas beban berat untuk mengatasi masalah disiplin pelajar di sekolah adalah golongan ibu bapa, guru, pihak berwajib dan masyarakat sekeliling. Mereka ini seharusnya melakukan ganjaran melakukan ajakan paradigma dengan lebih berfikiran positif, menerima kelemahan anak-anak mereka dan bersangka baik dengan guru-guru di sekolah. Sekiranya hal ini dapat diwujudkan, insya-Allah masalah disiplin dalam kalangan pelajar akan dapat diatasi bab kata kerana hanya dengan bekerjasama akan melahirkan hasil yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Terima kasih saya ucapkan kepada keempat-empat ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat menceburui kita. Sebelum berakhir, marilah kita sama-sama menepuk tangan untuk diri kita sendiri kerana berjaya dan tekun mendengar perbincangan kita pada hari ini. Kesimpulannya, perkara yang berkaitan dengan masalah ini sebenarnya bukanlah suatu perkara yang patut kita pandang remeh. Setiap individu mempunyai tanggungjawab dalam membendung kemelut ini daripada terus menjadi bara. Sebelum kita menunjang diri kepada mana-mana pihak, eloklah kita renung-renungkan sejenak. Lautan itu di dunia, bahtera itu kita. Kemudi itu agama, peliharalah bahtera daripada karam di lautan dunia. Sebelum kita mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian saja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Wallahu alam. Saya akhiri forum remaja kita pada petang ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.